Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia daripada kami, pelajar ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan elektrik dalam pengkhususan bidang automasi industri dan robotik dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Buat semua penonton yang menonton video kami pada kali ini. Sebelum kami mulakan penyampaian ilmu kami pada kali ini, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah hubungan etnik kami iaitu Profesor Madya Dr. Nurliah binti Kudus atas kesempatan yang telah beliau berikan kepada kami dan untuk kami menyampaikan pembincangan ilmiah kami pada video kali ini untuk tadapan penonton sekalian. Pada video kali ini, kami akan melaksanakan pembincangan secara berkumpulan mengenai isu yang agak hangat diperkatakan dan diperdebatkan pada masa kini, iaitu isu mengenai peranan universiti dalam pembangunan kepimpinan mahasiswa. Tak kenal, maka tak cinta. Oleh itu, marilah saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang akan bersama-sama saya sepanjang perjalanan kami membincangkan tentang topik yang sangat menarik ini. Baiklah, saya memperkenalkan ahli panel kita. Yang pertama iaitu Saudari Rehana binti Azman. Ahli panel kedua itu saya sendiri, Muhammad Akmal bin Mazlan. Ahli panel yang ketiga iaitu Saudara Muhammad Nur Abrar bin Nordin. Ahli panel yang keempat adalah Saudara Muhammad Lufi Ashraf bin Baharudin. Dan ahli panel yang kelima ialah Saudara Muhammad Zahid bin Zaharuddin. Tajuk sudah tahu, ahli-ahli panel juga sudah dikenali. Oleh itu, marilah kita bersama-sama melihat tentang rangka perjalanan sepanjang perbincangan kami pada kali ini. Ini merupakan, di dalam slide ini merupakan agenda-agenda yang akan kami gunakan, yang akan kami laksanakan sepanjang perbincangan kita pada kali ini. Tanpa membuang masa, saya menjemput Saudari Rehana binti Azman selaku panel pertama kita untuk membuka perbincangan kita pada kali ini melalui penerangan beliau terhadap pengenalan terhadap topik kita pada kali ini, serta menceritakan sedikit sebanyak tentang objektif, istilah dan juga konsep yang mana boleh dijadikan panduan sepanjang proses perbincangan tentang topik kita pada kali ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua hadirin sekalian. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada panel kami, Datuk Dr. Nurliah binti Kudus dan saudara moderator kami, Saudara Akmal. Hari ini, saya akan membahaskan kepada anda tentang pengenalan peranan universiti dalam pembangunan kepimpinan mahasiswa universiti. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada anda, apa itu universiti? Universiti ialah pendidikan tinggi yang berperanan sebagai pemangkin proses penjanaan ilmu. Tugas universiti adalah menghasilkan sumber tenaga manusia yang berkelekapan dan berketerampilan serta memenuhi keperluan dan aspirasi selaras dengan falsafah pendidikan dan wawasan 2020. Dalam alaf baru ini, peranan universiti semakin mencabar. Hal ini demikian kerana universiti dituntut untuk memenuhi tanggungjawab untuk melahirkan sumber tenaga iaitu penjanaan mahasiswa yang cemerlang dan berketerampilan. Cara ini mengikut keperluan pasaran negara dan pasaran global. Universiti tidak boleh dianggap sebagai menara gading megah dengan status elit. Hal ini demikian kerana menara gading haruslah memenuhi keperluan dan ketuntutan untuk masyarakat universiti. Apa itu memenuhi tuntutan untuk masyarakat universiti? Ia bermakna graduan yang dihasilkan perlu mempunyai cukup kemahiran untuk menyumbangkan kepada masyarakat. Berbentukan IQ, EQ, ES dan sasiah peribadi haruslah seimbang untuk melahirkan mahasiswa yang cemerlang. Elemen-elemen utama ini perlulah dibentuk pada semua mahasiswa untuk menjadi seorang individu yang dinamik dan pragmatik. Sebagai mahasiswa yang berkaliber, mahasiswa seharusnya meningkatkan keupayaan diri dengan mengambil sebanyak mungkin ilmu yang ada, menonjolkan bakat yang ada untuk memenuhi pasaran semasa dan pasaran global. Pihak universiti haruslah menyusun perancangan untuk
kepentingan pelajar, kepentingan mahasiswa dengan menyusun atur rancangan untuk menonjolkan potensi yang ada pada mahasiswa. Itu sahaja daripada saya tentang pengenalan peranan universiti dalam pembangunan kepimpinan mahasiswa universiti. Objektif untuk tajuk ini adalah mengenal pasti tahap pemahaman mahasiswa terhadap pembangunan kepimpinan mahasiswa. Sebagai contohnya, setiap universiti mesti ada persatuan dan kelab masing-masing kan. Jadinya setiap kelab dan persatuan mesti ada program yang dijalankan. Setiap program yang dijalankan mesti ada orang yang dikendalikan. Siapa yang dikendalikan? Kita lah yang sebagai mahasiswa ni lah yang kena kendalikan. Jadinya ini adalah satu pemahaman kepada mahasiswa di sana untuk menyertai program kepimpinan ini. Jika tak ada mereka, tak ada mahasiswa ni, tak ada orang volunteer untuk masuk dalam program itu. Jadinya program ni dapat mewujudkan tahap pemahaman kita. Selain daripada itu, kita dapat menganalisis faktor untuk menjadi seorang pemimpin dalam kalangan mahasiswa. Faktornya adalah setiap orang atau setiap pemimpin perlulah mempunyai sifat kepimpinan, iaitu bertanggungjawab. Tanggungjawab mesti kena ada dalam setiap orang. Kerana tak kisahlah dia tu pengurusi ke, ada jawatan kuasa ke, nak pengurusi ke, setiausaha ke, kena ada sifat tanggungjawab itu. Kerana jika kita tak bersependapat, kita kena berinteraksi dengan mereka dengan cara profesional supaya dapatlah menghasilkan program yang bermutu tinggi, dapatlah menghasilkan program yang okey, yang terbaik. Selain daripada itu, kita dapat membincangkan sejauh mana kepentingan pembangunan kepimpinan terhadap mahasiswa. Sebagai contohnya, program-program macam ni adalah penting kerana kalau kita dah keluar nanti, kita dah jadi graduan, kita akan kerja dengan orang dekat dalam satu industri atau di mana-mana tempat yang kita berada, mesti ada ketua, ada pekerja, ada supervisor. Itu adalah norma-norma dalam kehidupan kita. Jadi kita kena ada sifat kepimpinan dalam diri kita sendiri. Konsep untuk peranan universiti ialah konsep kepimpinan adalah konsep yang proses menyediakan hala tuju yang mempengaruhi individu atau kumpulan untuk mencapai matlamat. Bisler telah mengatakan pada 2004 bahawa kepimpinan ialah proses di mana pemimpin cuba mempengaruhi perlakuan untuk melaksanakan sesuatu usaha untuk mencapai matlamat. Sifat kepimpinan sangat unik dan dimiliki oleh orang tertentu sahaja. Sebenarnya, sifat-sifat kepimpinan ini datangnya daripada jikalau kita bagi aktif dalam aktiviti di luar dalam bilik kelas. Dalam konteks ini, kepimpinan adalah satu bentuk kemahiran insania, bukan melalui dalam kelas. Sebenarnya, nilai kepimpinan disemai melalui aktiviti co-curriculum, iaitu di luar dalam bilik kelas. Hasil penganjuran program-program secara nyata, pelajar dapat membuat keputusan kemahiran, bergaul dan mengawal emosi dan lain-lain dengan rakan-rakan seperjuangan. Ini memperkayakan hasil tak nyata dan memberi nilai tambah kepada mahasiswa yang menyertai program-program seperti ini dan melengkapkan diri sebagai graduan yang berkaliber dan senang untuk bekerja pada masa hadapan. Sekian. Saya serahkan kembali kepada moderator kami, Saudara Akmal. Terima kasih kepada Saudari Rehana atas penerangan yang sungguh jelas mengenai pengenalan terhadap topik kita pada kali ini dan memudahkan sesiapa sahaja untuk memahami dan mendalami tentang perkara yang akan kita bincangkan lepas ini. Baiklah, saya akan meneruskan agenda pembincangan kita yang seterusnya, iaitu kajian silam. Sejarah mengajak kita terus maju dan melangkah ke hadapan. Oleh itu, sangat penting untuk kita menyelitkan sepersedia kajian silam yang merupakan sejarah yang telah tercatat umpamanya di akhbar.
Kami mengambil 3 keratan akhbar yang mana diambil daripada satu sumber yang sama, iaitu daripada berita harian online. Berikut merupakan tajuk-tajuk keratan akhbar yang kami ambil sebagai rujukan. Oleh itu, saya akan mengupas sedikit tentang keratan akhbar ini agar dapat mencari kaitan dengan topik perbincangan kita yang sangat menarik pada kali ini. Baiklah, mari kita teruskan. Keratan akhbar yang pertama yang kami ambil adalah Mahasiswa Bijak Beradab Bentuk Masa Depan Gemilang oleh Dr. Ghazalidin, Ogos 20, 2018 pada jam 11:01 pagi. Mari kita sama-sama mengupas tentang akhbar ini. Dalam keratan akhbar ini, kami telah mengambil 2 poin yang penting, itu bukan robot dan peribadi mulia. Bukan robot merujuk kepada mahasiswa, yang mana mereka bukanlah makhluk yang tidak berjiwa, kerana mereka juga bukan saja perlu fokus pada pelajaran mereka, malahan mereka juga perlu menekankan aspek-aspek lain kehidupan seperti mana aspek pengurusan dan juga menunjukkan nilai atau bakat mereka serta kebolehan mereka bukan sahaja pada universiti mereka sendiri, malahan kepada masyarakat di luar sana. Hal ini termasuklah nilai kepimpinan. Bagaimana perkara ini boleh dilaksanakan? Perkara ini mampu dilaksanakan menerusi pendekatan para pendidik, iaitu pensyarah dan juga pentadbir dalam sesebuah institusi pergajian tinggi itu sendiri dengan para mahasiswa. Ini kerana melalui pendekatan ini, mahasiswa bukan sahaja dapat meluahkan perasaan mereka atau masalah mereka kepada para pendidik ini, malahan mereka juga mampu untuk mencongkil bakat serta kebolehan dan juga personaliti kendiri yang terbaik yang mana akan menjadi cerminan graduan di masa hadapan. Selain itu, poin yang kedua iaitu adalah peribadi mulia yang kami ambil. Dalam peribadi mulia ini, Naib Chancellor UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris telah menekankan prinsip 2A. Apakah itu 2A? 2A merupakan akademik dan juga akhlak. Ini kerana dua prinsip ini mampu menjadi titik ukur seseorang pemimpin yang terbaik. Seseorang pemimpin yang memiliki akademik yang terbaik boleh menyelesaikan pelbagai masalah, manakala seseorang yang memiliki akhlak yang terbaik mampu melaksanakan tugas mereka dengan adil dan saksama. Seterusnya, kita akan mengkaji sedikit tentang keratan akhbar yang kedua, iaitu MPP, Platform Lahir Pemimpin Masa Depan oleh Dr. Ghazali dan juga Muhammad Azam Sofian daripada tahun bertarikh Januari 20 dan 2018 pada jam 7.34 pagi. Dalam tajuk keratan akhbar ini wujud satu perkataan yang menarik sekali, iaitu MPP. Tahukah kalian apakah itu MPP? MPP bermaksud Majlis Perwakilan Pelajar, yang mana Majlis Perwakilan Pelajar ini ialah satu organisasi yang tertinggi dalam komuniti mahasiswa di sesebuah universiti, yang mana mereka inilah menjadi jambatan penghubung antara mahasiswa dan juga pihak pengurusan atau pentadbiran universiti. Soalannya, kenapa MPP ini mampu melahirkan pemimpin masa depan? Hal ini kerana MPP yang merupakan badan pimpinan yang mana hampir memiliki sepenuhnya kuasa pentadbiran mahasiswa itu sendiri. Hal ini dapat melatih mahasiswa yang terlibat dalam pentadbiran selaku MPP atau wakil pelajar ini mengenai aspek pentadbiran, pengurusan serta corak pimpinan yang bagus, yang mana amat perlu ditekankan buat semua bakal pemimpin masa hadapan. Baiklah, mari kita teruskan kepada keratan akhbar kita yang terakhir, iaitu Pupuk Inovasi Lahir Graduan Holistik oleh Dr. Abdullah Rashid Abdul Aziz bertarikh 25 Mei 2019 pada jam 11 pagi. Dalam akhbar ini, kita akan menerangkan maksud holistik dan juga inovasi. Holistik bermaksud menyeluruh, manakala inovasi boleh bermaksud suatu perkara baru atau penambahbaikan dalam suatu bidang atau ciptaan. Kenapa ini perlu dan apakah kaitannya kepimpinan? Walaupun tajuk akhbar tiada sebut langsung tentang kepimpinan, namun nilai kepimpinan ini termasuk dalam perkataan holistik itu sendiri. Ia kerana seorang graduan yang holistik tidak akan lengkap tanpa memiliki ciri-ciri atau nilai kepimpinan dalam diri mereka. Sesungguhnya inovasi memang mampu melahirkan seorang graduan yang holistik, yang mana mereka juga memiliki nilai kepimpinan yang sangat tinggi. Hal ini kita ambil contoh seperti mana perniagaan online yang memang berlaku sekarang dalam kalangan mahasiswa itu sendiri. Para penasihat pelajar serta pensyarah perlu menggalakkan para pelajar untuk menginovasikan
corak perniagaan mereka ataupun menginovasikan perniagaan mereka serta menghasilkan sendiri produk mereka tanpa perlu mengharapkan barangan luar. Ini mampu mengajar para mahasiswa tentang kreativiti, nilai tanggungjawab atas apa juga yang mereka usahakan. Baiklah, saya rasa sampai itu saja tentang kajian silam yang saya kupas. Oleh itu, saya menjemput saudara Abrar untuk menyampaikan atau memberi sedikit input ataupun maklumat tentang faktor-faktor mengenai kenapa peranan universiti ini perlu untuk membangunkan kepimpinan dalam mahasiswa. Silakan, saudara Abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada saudara moderator kita, Muhammad Akmal. Nama saya Muhammad Nur Abrar bin Nordin dan nombor metrik saya ialah B0818104844. Di sini saya akan menerangkan faktor universiti membina nilai kepimpinan dalam kalangan mahasiswa. Di sini saya ingin menjelaskan bahawa terdapat 3 faktor yang utama dalam usaha membangunkan kepimpinan mahasiswa. Pertama sekali, universiti merupakan satu institut pengajar di peringkat tinggi. Ia dijadikan sebagai pusat pendidikan dan merupakan tempat bagi pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran. Mendapat gelaran mahasiswa merupakan satu pencapaian kepada mereka. Objektif mereka adalah untuk meningkatkan ilmu dan secara tidak langsung cenderung untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang membuahkan minat mereka. Satu Kerajaan Akbar Utusan Malaysia pada tahun 2014, misi Universiti Penyelidikan adalah untuk menjadi enjin pertumbuhan bagi negara, membuka peluang bagi pelajar dan para sarjana bertukar fikiran, melakukan penyelidikan dalam suasana yang kondusif, yang menyemarak budaya eksplorasi dan kreativiti untuk meneroka ilmu dan menjana kekayaan dan akhirnya meningkat kualiti hidup. Seterusnya, mahasiswa yang berkepimpinan dapat berkembang dengan medium bersama organisasi kelab maupun fakulti. Hal ini kerana kelab-kelab maupun fakulti mempunyai medium bagi melahirkan mahasiswa yang berkepimpinan dalam menguruskan sebuah organisasi. Kelab dan organisasi fakulti yang kebiasaan mewujudkan aktiviti yang bertaraf dan membentuk sebuah pengalaman kepada mahasiswa. Jawatan kuasa yang terdapat di universiti dijadikan sebagai nilai ukur mahasiswa dalam mengenali potensi mereka dan tingkatkan ia. Selain itu, dalam usaha membangunkan pemimpin dalam kalangan mahasiswa yang berketerampilan tinggi dan pengalaman luas, dapat diwujudkan dengan pelibatan mereka di aktiviti yang menghubungkaitkan diri dengan pelbagai komuniti. Ini dapat dijelaskan dalam satu kajian mengenai faktor-faktor yang mendorong aktiviti di kalangan pelajar, iaitu karya Yahya Buntad dan Nur Syaliana Mat Nasir. Co-curriculum wajib di universiti melahirkan mahasiswa yang berkepimpinan dan mempunyai pengalaman yang luas dalam pelbagai sektor. Contoh yang boleh dikaitkan adalah co-curriculum dalam pelbagai bidang perlu diambil oleh setiap mahasiswa dan secara tidak langsung memberikan mereka peluang untuk pelajari ilmu di luar konteks. Baiklah, itu sahaja mengenai faktor universiti membangunkan nilai kepimpinan dalam kalangan mahasiswa. Sekian daripada saya, kembali ke moderator. Okay. Terima kasih kepada saudara Abrar atas perkongsian beliau yang sangat menarik sekali tentang faktor-faktor yang mana menjadi asbab kenapa peranan universiti ini sangat penting terhadap pembentukan peribadi kepimpinan dalam diri seorang mahasiswa. Nampak gayanya panel keempat kita sangat tidak sabar untuk mengutarakan hujah-hujah beliau terhadap langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh pihak universiti dalam membentuk kepribadian kepimpinan dalam diri seorang mahasiswa serta kesan-kesan yang mana akan lahir apabila langkah-langkah ini dilaksanakan. Oleh itu, saya mempersilakan saudara Lufi Ashraf untuk membentangkan beliau punya bahagian. Silakan.
Terima kasih kepada moderator Akmal. Saya Lutfi akan menerangkan mengenai langkah-langkah dan kesan peranan universiti dalam membangunkan kepimpinan mahasiswa. Setelah saya kaji, terdapat 5 langkah yang universiti telah menjalankan seperti mewujudkan aktiviti kurikulum, mengadakan perbincangan dan penyampaian umum di dalam kumpulan di waktu pembelajaran, menggunakan teknologi di dalam sesi pembelajaran, penerapan dan menghayati nilai-nilai murni dan akhlak di dalam pelajar dan mewajibkan pembelajaran bahasa. 5 langkah ini mempunyai kesan positif yang dapat membangunkan sifat kepimpinan mahasiswa. Contoh yang pertama, mewujudkan aktiviti kurikulum. Aktiviti seperti unit beruniform, PBSM dan JPAM, seni bela diri dapat meningkatkan kesedaran diri dari aspek keselamatan dan tanggungjawab dan melahirkan rasa prihatin. Pelajar dapat mempelajari cara melindungi diri dengan lebih selamat dan juga dapat membantu menyelamatkan orang lain di waktu kecemasan. Poin yang kedua, perbincangan dan penyampaian umum di kalangan kumpulan di sesi pembelajaran juga dapat membangunkan sifat kepimpinan mahasiswa. Apabila bekerja dalam kumpulan, kita mempelajari cara bekerja di dalam kumpulan. Ini dapat mewujudkan kerjasama di antara ahli, meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat berbanding kerja berseorangan. Bagi segi penyampaian, pelajar dapat menyesuaikan diri untuk bercakap di halayak ramai dan yakin untuk berada di depan umum. Semangat kepimpinan dan berpasukan juga meningkat apabila ada pelajar yang ditugaskan menjadi ketua dan dapat memimpin kumpulan dengan baik. Langkah dan kesan yang ketiga ialah menggunakan teknologi semasa sesi pembelajaran. Akibat daripada kesan COVID-19, kebanyakan universiti menggunakan pendekatan pembelajaran dalam talian sebagai cara untuk berhubung dengan pelajar, seperti kelas hantar talian, menggunakan email untuk menghantar tugasan dan membuat video online menggunakan teknologi terkini. Ini dapat melahirkan individu yang berkemahiran dalam ICT, pemimpin yang berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi. Kemahiran relevan yang dipelajari dapat digunakan bagi memenuhi pasaran kerja di masa akan datang. Poin yang keempat, pihak universiti juga tidak lupa untuk menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak yang baik dengan meletakkan kursus wajib seperti kelas etnik, kelas tamadun Islam dan aktiviti kemasyarakatan. Kelas-kelas ini dapat melahirkan pemimpin yang berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara dengan mempelajari dan mempraktikkan nilai-nilai murni. Dengan aktiviti khidmat masyarakat, ia juga dapat membangunkan sosial yang seimbang dan bersepadu serta membangunkan pemimpin yang berbakti dan suka memberi sumbangan. Akhir sekali, pihak universiti telah mengambil langkah mewajibkan pembelajaran bahasa ketiga dan mengukuhkan penguasaan bahasa Inggeris di dalam silibus supaya membentuk pemimpin yang boleh menguasai pelbagai bahasa. Dengan memahami dan mempelajari bahasa lain, mahasiswa dapat meningkatkan diri dari segi peluang pekerjaan dan mempunyai akses yang lebih meluas terhadap maklumat. Mereka mudah berurusan dengan ramai orang dan berfikiran terbuka kerana mempunyai kelebihan memahami suatu bahasa yang digunakan. Itu sahaja pembincangan saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Lutfi Ashraf atas perkongsian beliau yang sangat terperinci mengenai langkah-langkah terhadap pembentukan kepimpinan dalam diri mahasiswa serta kesan-kesan hasil daripada langkah tersebut. Akhir sekali, saya ingin serahkan kepada saudara Zahid bin Zaharudin untuk menyimpulkan tentang apa yang kita telah bincangkan sepanjang perjalanan kita dalam perbincangan mengenai topik ini. Baiklah, silakan saudara Zahid. Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Okey, nama saya Muhammad Zahid, Muhammad Zahid bin Zaharudin. Okey. Tugasan yang saya lakukan adalah untuk membentangkan tentang kesimpulan yang kami dapat daripada tajuk peranan universiti untuk
mewujudkan ataupun pembangunan daya kepimpinan terhadap di kalangan mahasiswa. Okey. Sebagai kesimpulan, kepimpinan ini dapat dijelaskan bahawa ianya satu proses di mana ianya proses mempengaruhi satu kumpulan dia pada masa dan situasi yang khusus yang dapat merangsang ahli-ahli untuk berusaha secara rela hati untuk mencapai sesuatu matlamat bersama-sama. Okey. Menurut Gibson, dia menyatakan kepimpinan yang cekap dan berkesan itu akan menentukan sama ada maju ataupun mundurnya sesebuah organisasi. Ini kerana pemimpin itu dia mempunyai bidang kuasa yang sangat besar dan tanggungjawab yang berat dalam satu organisasi itu. Ianya juga, pemimpin itu juga akan memberikan impak yang besar sama ada positif ataupun negatif kepada suatu organisasi itu untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Seterusnya adalah maklumat mengenai pembentukan daya kepimpinan amat penting untuk memberi kesedaran kepada mahasiswa bahawa kemahiran kepimpinan ini perlu dilengkapi oleh setiap kalangan mahasiswa apabila mereka bergaduan kelab, agar mereka dapat berdaya saing apabila mereka bergelar gaduan di masa akan datang. Okey, ianya juga sejajar dengan falsafah pendidikan negara serta wawasan 2020 di mana sumber tenaga manusia amat diperlukan yang mempunyai sifat ataupun mempunyai keterampilan dan kelayakan yang bagus, bukan saja dari sudut akademik semata-mata. Okey, sehubungan dengan itu, pihak universiti perlu memastikan mahasiswa ini disediakan latihan dan juga aktiviti-aktiviti yang berfaedah yang berkaitan dengan pembangunan kepimpinan. Okey. Pentingnya co-curriculum ini yang disediakan oleh pihak universiti kepada mahasiswa adalah dari segi aspek keterampilan diri dapat diterap dan juga disemai di kalangan pelajar, iaitu seperti bijak berkomunikasi dengan pelbagai lapisan masyarakat dan juga dapat bekerja secara berkumpulan. Okey. Akhir sekali, kerjasama dan sokongan daripada pelbagai pihak berkepentingan amat diperlukan, terutamanya dalam rangka kurikulum pengajian. Okey, dan latihan agar dapat melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai leader of character, yang mempunyai unsur karismatik seperti yang diterapkan oleh universiti. Okey, itu saja daripada saya. Saya berikan kepada moderator pula. Okey. Baiklah, terima kasih kepada saudara Zahid atas perkongsian beliau melalui kesimpulan terhadap segala perbincangan kita daripada awal sehinggalah ke akhir ini. Memang sangat tempat sekali dan juga terperinci sekali maklumat yang telah disampaikan oleh beliau. Malangnya masa telah mencerubui kita. Oleh itu, akhir kata daripada saya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin beriman, lain kali bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.